Adik-adik semua, saya masa saya umur 15 tahun, umur saya 15, adik tahu tak apa jadi? Cita-cita saya yang pertama, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Lepas mak ayah saya berubah, dapat hidayah, keluarga saya semua dapat hidayah, termasuklah saya dapat hidayah berkat doa mak ayah saya juga. Doa saya minta saya kerja dakwah orang masuk Islam. Saya kerja dakwah orang lain masuk Islam. Umur 15 ni, keluarga saya susah. Bapak saya hilang kerja masa dah dapat Islam tu. Kemudian bapak saya hilang kerja. Dia berniaga, tiba kena tipu. Begitu begini sekelip mata, saya ringkaskan, semua harta bapak saya tu hilang sekelip mata. Semua dah tak ada. Saya belajar semua tak minta duit mak ayah. Saya pergi sekolah tak cash token, tak ada duit. Saya pergi sekolah, tak ada orang tahu saya susah. Saya pergi daftar asrama, saya masuk asrama. Naik bas berapa jam, saya bawa baldi, saya daftar sekolah. Kan kena bayar yuran nak masuk asrama, ada bayar ni, mesti ada bayar. Masa saya masuk tu saya tak ada duit nak bayar. Nak beli buku-buku tak ada duit. Mak ayah saya tanya saya, Abi ada duit? Saya kata ada mak, semua ada orang sponsor bagi ke Abi. Tengok kawan makan sedap-sedap teringin. Saya pun nangis kata, ya Allah, murah ini saya teringin nak makan macam kawan saya tak ada duit. Ya Allah mudahkanlah hidup saya, berilah hidayah pada keluarga saya. Lepas tu saya pergi, masa tu pergi luar negara. Saya nak belajar agama, duit tiket tak ada duit. Tiba ada pakcik tu nak bagi duit, saya ingat berapa ribu untuk beli tiket. Pakcik tu kata saya ambil duit ni. Saya tak nak duit tu, saya tulis surat. Saya kata saya akan bayar semula. Alhamdulillah saya dah bayar semula. Saya tak nak duit tu macam tu je. Saya memang tak biasa ambil duit orang begitu. Saya buat tulis hutang. Ada orang masjid sign, saya dah bayar duit tu semula. Bila saya pergi belajar ni, saya tidur atas guni. Ada pakcik tu tengok saya, dia nangis. Gila nak, musim sejuk macam ni, suhu berapa darjah Celsius je, kau tidur atas guni. Dia bagi saya duit, suruh beli alas tidur, sleeping bag. Sampai sekarang saya simpan sleeping bag tu, saya rasa tu hutang budi. Kemudian saya masa dengan ceramah, musim sejuk, pakai baju sekeping macam ni. Ada pakcik tu belikan saya kain, dia balutkan badan saya. Sampai sekarang saya simpan. Pakcik tu dah meninggal dunia, dia kena kanser usus. Saya sayang dia, Prof. Hani Muhammad Tahir, meninggal dunia. Lepas tu saya pun ringkaskan, saya balik-balik. Kerja saya yang pertama tahu apa dia? Saya kerja macam-macam, berniaga pasar-pasar malam dengan kawan saya. Kami jual apa? Jual jering, jual benda macam tu lah, nangka, jual kat pasar-pasar. Lepas tu kalau kadang-kadang tak habis, saya hantar pergi kat coket. Jadi duit saya dapat RM800. Duit saya dapat tu saya tukar satu wang pos, saya bagi semua sekali kat mak saya. Saya tak pandai benda lain. Wang pos bagi kat mak saya, semua bagi kat mak. Saya duduk masjid kat KL. Kalau ada masjid tu kadang-kadang marah halau, saya pindah masjid lain. Ada orang tak berkenan, bising-bising, saya pindah masjid lain. Kalau ada makan kat masjid, saya makan. Kalau tak ada makan, saya tak makan. Ada kawan saya panggil saya, Bi, mari aku belanja kau makan. Ish, kau pun tak ada duit belanja aku apa. Dia belanja saya roti canai. Sampai sekarang saya ingat. Sampai kat kedai, dia order satu roti canai tu kerat dua. Baik kawan saya tu, saya separuh, dia separuh. Tu je saya makan hari tu. Sebab tu kalau saya tengok orang susah, saya tak benci, saya sayang. Walaupun saya tahu dia tipu saya, kadang-kadang begini-begini, saya tengok dia tukar-tukar cakap, saya tahu dia tipu saya. Saya tak dapat bagi banyak mana duit dia nak, tapi saya bagi sikit setakat yang saya mampulah. Saya tak bagilah ribu-ribu orang minta, saya pun tak kaya. Sikit-sikit tu saya bagi. Setakat dia nak makan tu saya boleh bagi. Kalau lebih pada tu saya pun tak ada. Lepas tadi tak ada, tahu apa jadi? Saya kerja sungguh-sungguh. Saya cuma nak tolong mak ayah saya. Kerana buat mak pergi makan kat kedai, tengok kedai harga mahal, tak jadi makan. Suruh mak turun kereta, tengok dulu. Tak lepas duit, saya tak jadi makan. Kerana kedai tu biasa, tapi mungkin dia special sikit dalam tu, cantik sikit. Tak jadi makan. Saya selalu kalau kereta rosak, saya tinggal di tepi jalan. Tak ada minyak, saya tinggal di tepi jalan. Sebab semua duit saya bagi kat mak saya. Kereta pun buruk je masa tu. Lepas tu dia nak tahu tak, saya duduk dengan isteri saya. Isteri saya ni baik, penyabar. Saya balik rumah, anak saya tak ada susu. Dia nangis panas saya tahu. Mesti duit susu apa benda kat rumah tu habis tu anak-anak. Dia peluk saya peluk dia. Saya kata, minta maaf ya abang, tak boleh buat begini-begini. Dia diam je. Dia kata, apa bang, kan Allah kata, abang kata la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, kan Allah ada dengan kita. Tapi kalau nak tahu, saya tak sedih susah tu. Saya tak sedih, saya bahagia setiap hari saya susah tu. Saya gembira. Saya ada sembahyang hajat, saya boleh doa. Saya tak jadi kaya, tapi saya seronok. Bila susah boleh semayang. Susu anak habis, semayang hajat 2 rakaat. Semayang. Bukan tak usaha dah, tapi bukan rezeki saya. Saya buat macam motivasi juga. Saya pergi present mana-mana. Pernah ada orang dia ambil saya punya proposal tu dekat pejabat satu jabatan besar. Dia ambil proposal tu, bos dia ambil, campak lentur sampah. Sampai sekarang saya ingat.
Dia kata ni macam ni sampah. Ni bawa balut nasi lemak, bawa balut roti canai. Dia ambil campak tu sampah. Sebab tu saya kalau orang minta apa-apa, saya cuma senyum, maaf saya tak dapat nak bantu. Saya doakan awak berjaya, cemerlang, hebat, awak orang yang hebat, satu masa awak akan berjaya. Saya akan cakap macam tu. Kalau saya tak boleh nak tolong orang. Tapi saya tak buat, takkan ambil proposal orang campak dalam tong sampah. Dia ambil campak dalam tong sampah. Saya selalu kena pergi interview. Saya jauh-jauh pergi interview dia. Duit minyak pun minyak dengan kawan. Sampai-sampai interview kena marah. Saya dulu selalu kena ejek janggut saya. Kalau awak nak tahu. Kena marah-marah janggut saya. Saya sampai cakap kalau saya dapat kerja saya cukur janggut. Tapi kalau tak dapat saya tak cukur lah. Dah tak dapat cukur pula janggut. Tak, patut awak datang interview terus cukur janggut. Kan? Sebelum interview cukur janggut. Semua tempat saya pergi semua suruh cukur janggut. Janggut saya tak panjang macam ni, pendek je, sikit je. Saya kata bukan apa, sebab saya dulu tak Islam. Saya dapat Islam ni saya sayang semua, tak tahu kenapa. Saya rasa sedih kalau saya cukur janggut ni, saya rasa macam saya cukur, rasa macam saya tengah, macam tu perasaan saya sedih. Saya hormat semua, keluarga saya semua ramai seksi-seksi pakai skirt, keluarga saya ramai bukan Islam. Saya hormat orang lain. Saya tak pernah rasa pandang rendah pada siapa-siapa pun. Dan saya harap orang pun tak pandang rendah pada saya kerana saya pakai songkok, kerana saya ada janggut. Tu je saya minta. Tapi tiba-tiba dik, saya ringkaskan, saya pun 3 tahun lepas rezeki saya ni jadi mudah. Apa adik tahu tak apa jadi? Mak saya, rezeki saya dapat ada satu program tu dapat 10,000. Jadi saya dapat duit bagi mak sikit, lepas tu saya pergi kampung asli berdakwah. Masa saya pergi kampung tu dik, ramai kat kampung asli tu ramai hidu gam. 90% budak-budak hidu gam. Saya sedih. Dia datang dengan ceramah saya, letak gam kat luar surau, lepas tu dia keluar balik, dia hidu balik gam. Saya buat masak-masak untuk dia orang. Duit saya tu saya guna habiskan kat situ. Saya macam tu boros pula. Kalau dapat guna untuk agama tu saya jadi boros. Tiba-tiba dik, adik saya SMS, Bit, mak sakit jantung, mak tak larat. Saya terus menangis tak berhenti. Itu hari yang paling berat dalam hidup saya. Bila mak saya sakit, adik saya beritahu, mak saya tak boleh bangun. Saya reply, Bit balik sekarang. Saya batalkan semua program dakwah saya tu sebulan lebih. Tiba-tiba mak saya telefon saya, Bit, kalau Bit balik, Bit nak derhaka, mak tak maafkan Bit. Saya terus nangis. Mak saya kata saya derhaka. Mak, kenapa kata Bit derhaka? Mak saya kata, mak nak Bit teruskan dakwah tu. Nak, dulu kita sesat tau. Bit dah tak ingat. Mungkin selalu ceramah ke orang dah tak ingat dah. Dulu kita tak kenal Tuhan. Ada orang sayang keluarga kita, Nabi Muhammad SAW. Mak, ada orang doakan kita, sekarang giliran kita doakan orang lain. Dia cakap, mak, Bit nak mandikan mak. Dulu mak mandikan Bit. Mak basuh berak Bit. Hari ni Bit nak khidmat mak, nak mandikan mak, tukarkan pampers mak. Bit nak jaga mak sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Bit tak nak buat kerja lain. Bit buat semua ni untuk mak. Bit kerja rajin-rajin ni untuk mak. Bit buat apa pun ni niat untuk mak. Mak, Bit nak balik jaga mak. Mak saya kata kalau Bit balik, Bit anak derhaka. Bit nak lap peluh mak. Bit nak lap darah mak. Tahu mak saya cakap apa? Bit, air mata darah Nabi Muhammad SAW mengalir dalam dunia. Ada tak orang pernah kisah? Awak pernah tak tengah malam terbangun, terfikir, ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad menangis untuk awak semua. Awak tahu Nabi Muhammad, dia tak pernah jumpa kita. Tapi hari-hari Nabi Muhammad SAW menangis untuk kita. Awak tahu tak Islam sampai ke awak, bukan angin yang bawa. Islam sampai ke awak, bukan ombak, bukan air yang bawa. Islam sampai ke awak sebab pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu dik, saya pun nangis. Awak tahu tak apa dia? Awak dengar baik-baik. Satu hari nanti awak akan ingat apa yang saya cakap ni. Tahu tak apa dia? Saya kata, mak, letak pipi mak kat telefon, Bit nak cium. Tiba-tiba saya rindu nak cium pipi mak saya. Saya tak tahu kenapa. Sebelum tu, saya tak pernah rasa begitu. Mak saya cium ni, saya lap-lap je. Mak saya peluk, saya tepis. Hari tu, saya teringin nak cium pipi mak saya. Betul-betul teringin nak cium pipi mak saya. Sekarang saya beritahu ke awak ni, saya teringin nak cium pipi mak saya. Mak yang besarkan saya, susah untuk saya. Saya teringin nak cium. Saya kata, mak, letak pipi mak kat telefon, Bit nak cium. Saya kata, mak, letak tangan mak kat telefon, Bit nak cium. Saya betul-betul nak cium tangan mak saya. Saya teringin kalau mak saya ada depan saya nak pegang kaki dia, saya nak picit kaki dia, saya nak cium kaki dia. Saya betul-betul rindu mak saya. Awak tahu apa perkataan paling saya rindu dalam dunia? Mak saya cakap sayang kat saya. Saya rindu mak saya cakap, Bit, mak sayang kat engkau. Kau sayang kat mak tak? Tahu tak saya jawab apa masa tu? Ha. Adik-adik semua, saya pun pingkaskan. Tengah saya ceramah, ada orang letak kertas atas meja. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai dah lewat, jauh pada situ. Jauh betul lah. Saya sampai-sampai, semua dah ada. Mak saya dah terbaring. Mak saya ni suka melawar cantik. Mak saya yang dulu selalu cek cantik, hari ni penuh wayar kat muka dia. Awak tak fikirkan satu hari nanti mak awak akan tua dan akan tinggalkan awak? Awak fikir tak satu hari nanti mak awak akan tinggalkan awak? Awak tak fikir? Awak buat mak awak macam
10 tahun yang lepas, 12 tahun yang lepas, 17 tahun yang lepas, awak layan mak ayah awak macam dia masih muda. Kalau awak nak tahu, bila awak jalan dengan mak ayah awak jalan kat belakang. Awak kata, mak ayah bisa lambat sangat, cepat dah sikit. Awak tahu tak sebab apa mak ayah awak lambat? Sebab dia dah menua membesarkan awak. Daripada kecil sampai sekarang dia besar, awak dia jalan lambat. Dia tahu tak kenapa muka mak ayah awak tak macam muka awak? Dia layan awak macam dulu-dulu, tapi dia bukan mak ayah yang sama lagi. Umur dia dah bertambah. Dia semakin tua. Kalau awak nak tahu lepas tua, mak ayah awak akan meninggal dunia. Awak sampai hati susahkan dia. Sampai hati awak buat mereka sedih. Adik-adik semua, saya sampai ke hospital, mak saya terbaring. Saya pergi kat mak saya pegang tangan mak saya cium-cium dia. Saya kata, ya Allah, dari saya kecil, saya cuma percaya pada engkau. Orang lain cerita pasal game, saya cakap pasal engkau, ya Allah. Kawan-kawan saya cakap pasal perempuan, saya cakap pasal engkau, ya Allah. Kawan-kawan saya cakap pasal, adik-adik pandang saya, terima kasih. Adik saya kata apa? Ya Allah, semua cakap pasal kereta. Sampai universiti, kawan-kawan saya, nak tak kereta macam ni? Tunjuk kereta Ferrari. Sampai saya ingat kawan-kawan saya buat berniaga, entah macam-macam berniaga. Dia tanya saya, minat tak kereta ni? Adik tahu tak apa saya cakap? Abang, jangan bercakap. Abang, oh abang, pandang ustaz. Terima kasih. Awak nak yang baik-baik kan? Pandang saya, terima kasih. Tak apa, dengar je baik-baik kan? Terima kasih, nak sikit-sikit lagi. Lepas tu tahu tak apa jadi? Saya pun, kawan saya bila tunjuk kereta mewah, awak tahu tak apa dia? Saya beritahu kat awak, saya tak teringin. Awak tahu tak saya tak teringin? Lalu kat hati saya pun tak ada. Saya tak pernah ambil gambar kereta cantik ke, saya tak heran. Awak tahu tak apa yang saya nak? Saya nak banyak keluarga kat luar sana macam keluarga saya sesat, tak kenal Tuhan. Saya nak keluarga tu semua kenal Tuhan, kenal Allah. Saya tak nak mana-mana orang dalam dunia ni hancurkan hidup dia, sedangkan Allah sayang dia. Tu je cita-cita saya. Saya tak heran kereta kalau awak nak tahu. Kalau nampak saya ambil gambar dengan kereta ke apa, tahu sebab apa? Sebab orang tu ada kereta, dia bawa berjaya. Saya ambil hati dia, saya ambil gambar kereta dia. Dia ajak ambil, saya ambil. Tapi kalau saya nak ambil sesaja sendiri, saya nak teringin, tak ada. Lalu kat hati saya pun tak ada. Saya beritahu kat adik semua. Saya cakap, ya Allah, kawan-kawan saya semua nak macam-macam. Saya tak nak. Saya cuma nak besarkan kau. Ini saya mohon satu je. Yang ni saya betul-betul nak. Saya nak mak saya bangun semula. Saya nak cium dia. Saya nak peluk dia. Saya sayang mak saya. Saya kerja kuat-kuat ni, saya nak tolong mak saya. Ya Allah, bangunkan mak saya. Ya Allah, bangunkan mak saya. Bangunkan mak saya. Biar semua terkejut. Engkau maha berkuasa. Berilah keajaibanmu, ya Allah. Bangunkan mak saya. Bangunkan mak saya. Semua pahala yang saya kalau ada kau terima mana-mana, ya Allah. Saya minta tukarlah pada sehat mak saya. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah. Lutut saya lemah, duduk kat tepi kepala mak saya jatuh kat bawah. Awak tahu apa saya fikir macam tu? Sikitlah hati, saya tak cakap masa tu. Saya kata saya dah tak nak bangun dah sampai bila-bila. Saya jatuh ke bawah. Adik-beradik abang saya ketuk belakang saya. Bib, kau ni dah kenapa? Pada kecil cakap Allah, 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 tiba menjadi macam ni. Mak bukan suruh dia mati, bukan suruh kau jadi lemah macam ni, bangun. Mak pesan sebelum dia meninggal. Mak cakap tadi, masa last dia cakap kat kau, sampaikan salam pada Bib, cakap kat dia, masa kita miskin kita buat dakwah, nanti kalau dah kaya jangan lupa buat dakwah. Saya terus nangis sebab mak saya selalu tengok saya cuma miskin, susah. Dia tak sempat tengok saya senang pun. Saya bangun, saya cium-cium mak saya. Saya kata apa, ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya hari ni. Inilah doa saya 22 tahun yang lalu. Tahu tak saya doa apa? Ya Allah, jangan pernah matikan mak ayah saya, melainkan matikan mereka sebagai orang Islam. Jangan matikan mereka, melainkan mereka cinta untuk solat. Jangan matikan mereka, melainkan mereka cinta Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, adik, mak saya meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia pesan ke adik saya, suruh tutup aurat dengan sempurna. Dia kata, mak nampak kau dalam neraka, mak nak kau tutup aurat dengan sempurna. Mak saya pesan ke ayah saya, kalau abang sayang kat saya, abang jangan pernah balik agama dulu. Bapak saya sedih, mak saya cakap macam tu. Takkanlah bapak nak balik agama dulu lah. Kenapa bapak nak balik agama dulu? Adik-adik semua, bapak saya lepas mak saya meninggal, dia sangat jaga sembahyang. Ada sekali ada orang nak belanja saya kat program tu, ada naik helikopter. Saya kata saya tak nak, bawa ayah ustaz lah. Tak nak lah, bawa lah, orang tu suruh bawa. Saya bawa lah ayah saya dalam bilik. Ayah, ada orang tu sibuk suruh naik helikopter tu, sebab jatuh kan mati kita. Lepas tu saya pun ajak ayah saya, jom ayah. Dia ajak, tak payahlah nak. Dia ajak sangat macam mana pula. Jap. Dia cari. Tahu dia cari apa ayah? Jap. Saya dah 80 tahun. Dia cari apa ayah? Jap. Cari apa ayah? Tu dia nangis. Ayah cari kopiah. Alah ayah, bukan wajib pergi kopiah. Tak pakai pun tak apa. Nak ambil kopiah habit ni? Tak. Kau pakai nak. Biar bapak cari kopiah ayah. Biar cari kopiah. Dia cari. Kenapa? Mak pesan. Dia kata, ayah, Cina kan? Nanti kalau mati, kalau tak pergi kopiah, orang tak tahu Islam ke tak.
Jadi saya sampai sekarang saya ingat apa-apa mak saya pesan kat ayah saya semua dia amalkan. Adik-adik semua, mak saya meninggal, saya mandikan jenazah dia. Saya masa tu saya nampak kedutan kat mata dia. Saya nampak kedutan kat tangan dia. Saya nampak urat-urat dia. Tangan dia yang menua membesarkan anak-anak yang macam saya yang banyak menyusahkan dia. Saya mandikan dia, saya sangat bahagia, saya sayang mak saya. Saya tengok mak saya senyum, masa saya nangis-nangis masa mandikan mak saya senyum. Saya adik-beradik semua mandikan. Awak nanti mak meninggal, ayah meninggal, awak mandikan jenazah dia. Itu ubat untuk awak dan hadiah awak terakhir untuk mereka. Saya mandikan. Masa saya mandikan, saya tengok mak saya penuh dengan apa? Mak saya senyum. Saya pun senyum. Adik-beradik saya kata, Ebi, mak senyum. Mungkin betul, mungkin hadiah ke apa semua. Tapi saya nampak mak saya senyum. Betul-betul dia senyum kat saya. Saya nangis, saya senyum. Saya mandikan jenazah dia. Saya kapankan dia. Saya bawa balik kampung jenazah tu. Sampai kampung, sebab dia orang kat kampung pagi tu sembang jenazah lagi. Lepas tu dah lewat dah 3 pagi sampai kampung. Kebumikan. Saya masuk dalam kubur, saya turunkan mak saya dalam kubur. Semua ustaz saya suruh jadi imam pun semua tak nak. Ustaz. Masa mak saya pun saya talqin, saya suruh ustaz yang ada ramai semua ustaz besar datang suruh dia orang talqin apa semua, dia orang tak nak. Saya cuma cakap je dengan mak saya, mak nanti kami semua sayang mak sebab doa mak macam ni. Mak nanti apa, saya cakap semua dengan saya pesan pada semua orang kat kubur tu. Saya kata inilah mak saya yang paling saya sayangi, saya rindui, saya kasihi. Lepas tu adik, lepas saya balik pada kubur adik tu, tak apa saya ambil. Saya pergi bilik mak saya ambil baju dia. Saya betul-betul rindu mak saya. Ada baju dia sampai sekarang. Kalau saya rindu dia, baju tu ada dalam kereta saya. Saya selalu rindu mak saya. Sampai sekarang, tak tahu kenapa. Mungkin pada kecil sebab saya jarang ada kat rumah. Tapi dia banyak bagi nasihat kat saya. Jadi baju dia sampai sekarang dengan saya. Saya teruk rindukan mak saya. Saya terima apa semua yang terjadi. Tapi tahu tak cita-cita saya sekarang apa dia? Kalau saya penat. Lepas mak saya meninggal, saya mula balik buat apa-apa yang saya sebelum tu saya kurang. Saya buat juga dakwah hari-hari jiran-jiran saya. Tapi saya taklah sesungguh macam masa saya sebelum kahwin dulu. Sekarang saya mula buat macam saya budak-budak dulu. Saya nampak orang tepi jalan, tepi highway, budak lumur motor, depan kelab, bawah jambatan, mana-mana. Semua saya pergi. Saya tak kisah dah. Orang tepi lorong, pelacur-pelacur tepi lorong. Maaf, apa-apa golongan pun di tepi jalan, semua saya jumpa.